Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Pedoman muka surat 36, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan jikalau mengikut ia seseorang, mengikut akan seseorang yang ia seseorang tu sangka sah jadi imam. Baik, kita sambung kata muallif rahimahullahu ta'ala. Apa tak bunyi ni? Bunyi kau tak benar? Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau mengikut ia makmum seseorang, kalaulah dia ikut akan seseorang tu imam, imam. Dan jikalau mengikut ia makmum ni dia ikut akan seseorang. Seseorang di situ hok dia ikut tu maksudnya ialah imam lah. Jadi sifat bagi seseorang hok dia ikut, imam hok dia ikut ni, yang ia makmum yang mengikut akan imam akan seseorang ni sangka sah jadi imam. Dia sangkanya imam hak dia ikut ni bagi si makmumnya, dia sangka dalam hati dia, maknanya imam ni sah jadi imam. Dengan maknanya imam ni orang yang sah, cukup syarat-syarat untuk jadi imam. Dia tu makmum, jadi dia ikut seseorang imam, dan dia sangka dalam hatinya imam hak dia ikut ni orangnya ialah terdiri daripada mereka-mereka yang cukup syarat-syarat jadi imam.
Dia suka begitu. Mana? Contohnya di antaranya ialah maknanya ialah orang yang sah jadi imam ni. Gitu. Ialah qari. Dia sangka dalam hati dia nya imam hak dia ikut seseorang hak dia ikut ni orang ni qari. Qari dengan maknanya orang yang betul bacaan Fatihah dia. Itu panggil qari. Qari bukan dengan makna hak dalam musabaqah tu. Boleh baca berlagu, taranum dan sebagainya. Erti selok belok maknanya lagu-lagu. Tu bukan dengan kehendak qari dengan makna yang tersebut. Qari sini dengan maknanya orang yang Fatihah dia baca tu betul. Kena tajwid dan sebagainya, makhraj dia. Itu qari. Jadi dia ikut imam ni dia sangka dalam hati dia nya maknanya imam ni qari. Baca dia nya betul. Atau tidak makmum. Yakni dengan maknanya dia sangka dalam hati dia imam yang dia ikut, seseorang yang dia ikut bagi si makmum ni, dia sangka dalam hatinya dia tu tidak makmum, bukan daripada makmum. Dengan bahawanya dia bukan ikut siapa-siapa, tidak. Dia tak ikut orang lain dah. Dengan maknanya dia tu bukan makmum. Dia bukan ikut orang lain dah. Tu dia sangka begitu. Atau laki-laki, dia sangka dalam hati dia imam yang dia ikut ni laki-laki. Atau yang berakal, dan juga dia sangka dalam hati dia imam yang dia ikut ni berakal. Dengan bahawa bukan gila. Gitu. Jadi dia ni ikut imam, dia sangka dalam hatinya imam ni qari, ataupun imam ni bukan makmum, ataupun imam ni memang laki-laki dia sangkanya, ataupun yang berakal. Kemudian lepas daripada tu dah dia sangka begitunya imam yang dia ikut ni, kemudian nyata ia imam yang dia ikut ni, kemudian nyata ia imam yang dia ikut ni ummi. Tiba-tiba nyata di dia imam hak dia ikut ni, hak asalnya dia sangka qari, ataupun dia sangka bukan makmum, laki-laki ataupun yang berakal tadi, tiba-tibanya lepas daripada tu nyata di dianya imam ni ummi maknanya. Nyata di sini dengan makna sama ada, nyata dengan makna tahulah. Yakin ke? Ada orang bagi tahu ke? Sama ada nyata tu di tengah-tengah sembahyang ke, ataupun nyata imam ni ummi selepas daripada sembahyang dah. Selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pika awalnya duk sesengka-sengkanya qari. Tiba-tiba lepas daripada sudah dah. Imam tu wiri umpamanya. Ar-Rahman. Sudah. Kau tadi bacanya, maknanya peleh. Zuhur asar tak dengar. Tiba-tibanya lepas daripada habis salam apa semua, wirid apa, nyatalah dia ni maknanya bukan qari, dengan bahawa ummi. Apa ummi? Mereka yang tidak mengelokkan Fatihah. Man la yuhsanu Fatihah. Mereka yang tidak mengelokkan Fatihah, dengan maknanya bacaan Fatihah dia nya tak kena, tak betul, tak ikut makhraj dia dan sebagai-bagai tasydid yang terdiri daripada Fatihah tadi. Maka dia ummi lah panggil. Asalnya duk seka qari, tiba-tiba nyata dia tu ummi. Nyata tu bila? Selesai daripada solat, ataupun dalam setengah sembahyang tadi. Dia nyata. Tak jawab lagi tu. Atau makmum, ataupun nyata tu makmum rupa-rupanya. Hak dia ikut ni, asalnya mula-mula duduk ikut akad takbir tu, duk ingat-ingat ko dia tu imam. Hak lawan bagi tidak makmum tadi. Dia tu bukan makmum orang.
tiba-tiba nyata, sama ada nyata tu di tengah-tengah sembahyang ataupun selepas daripada sembahyang dah dia bagi tahu kau misalnya aku tadi ni makmum, aku tadi duk ikut orang lain dah dianya. Ada imam dah dia ikutnya. Cuma kita tak cam. Lepas tu dia bagi tahu. Lepas daripada sembahyang dah. Ataupun duduk dalam tengah sembahyang tu tengok-tengok, oh dia ikut depan nu rupanya. Asal-asalnya duduk sengkonya dia bukan makmum. Tiba-tiba nyata dia tu makmum. Atau perempuan, ataupun nyata maknanya asalnya duduk sengko dia ni laki-laki. Ingat kau akhir dah rupa-rupanya perempuan. Kau rambut panjang umpamanya. Tengok-tengok paling tino dia kata. Tino perempuan. Atau gila. Mak nyata lah gila. Kira-kiranya mula-mula tak berakal. Tengok-tengok gila rupanya ni. Tak lagi juga gila ni ada juga jenis sembahyang. Kerana dia di awal-awalnya berjuru. Sebelum dia gila tu maknanya be'ak dia tak rajin tinggal solat dan sebagainya. Dia gila pun maknanya be'ak dia tadi tu tak tinggal. Ada juga begitu. Rupa-rupa gila. Ingat kau elok. Bagaimana jawabnya? Nescaya jawab bagi jikalau tadi. Jikalau bagi kata asal duduk sengkanya qori tidak makmum laki-laki berakal tiba-tibanya nyata umi makmum perempuan ataupun gila tadi. Nescaya wajib mengulangi sembahyang itu. Wajib dia kena ulang sembahyang. Kalaulah sembahyang tu sudah dah. Nyata-nyata ni yang solat kitanya habis dah. Siap dah. Suk dah. Assalamualaikum maknanya. Wirid dah. Tengok-tengok. Nyata umi. Nyata dia bagi tahu tak di makmum kah? Ataupun nyata perempuan kah? Ataupun gila kah? Wajib kita sembahyang semula. Wajib kita akad takbir sembahyang balik. Tadi tak sah. Kerana apa? Kerana orang yang kita ikut tu tak sah jadi imam. Maka wajib kita sembahyang semula. Adapun kalaulah duduk tengah-tengah sembahyang nyata dia tu umi, nyata dia tu makmum, nyata dia tu perempuan ataupun nyata dia tu gila, ketika tu dia kena akad takbir semula. Pakai maknanya batal solat tadi. Bukan kata mufarokoh terlucuk daripada imam niatnya maka sembahyang seorang. Bukan dengan makna tu. Ulai balik. Dengan maknanya kalaulah sekarang dia di rakaat yang kedua, maknanya kena ulang balik akad takbir semula. Hok dua tadi tu kita duduk ikut dia tu tak terpakai. Begitu. Bukan dengan maknanya mufarokoh, bukan. Bukan dengan makna kalau sekarang ni di rakaat yang kedua, mufarakah cerah dengan dia, rupa-rupanya dia tu ummi rupanya. Lalu tu kita pun tambah rakaat yalah. Dah dua, kalau zuhur ada dua lagi umpamanya. Pakai terus dengan sembahyang tu. Tak sah tu tak sah. Dengannya batal sembahyang maknanya bukan batal dah, memang tak jadi sembahyang tadi. Makna akad takbir semula. Akad takbir semula kalau dalam sembahyang. Kalau habis dah sembahyang semula. Ulang sembahyang balik. Bukan ulang sembahyang maknanya sembahyang balik. Tadi tu tak jadi. Itu maksud dia. Kiyahlah. Ataupun rupa-rupanya dia tu bukan orang Islam ke. Asal-asal ingat kau Islam. Kau kita ikut ni. Rupa-rupanya bukan. Rupa-rupanya nampak gaya seperti nak sembahyang. Tengok-tengoknya bukan Islam. Rupa saja sembahyang umpamanya. Tahu dia ni bukan Islam umpamanya. Sama. Sama. Ataupun macam mana lagi? Ataupun masuk juga dalam masalah ni, imam tadinya gi sujud atas ekor serban, hok ekor serban tu gerak dengan dia. Hok dia tanggung. Ketika tu pun sama juga ni. Wajib ulang balik. Asal-asalnya kita duduk sengkau dia bukan jenis begitu. Rupa-rupanya gi sujud, gi letak dahi atas ekor serban, yang ekor serban tadi tu kita duk tanggung dia, duk bergerak sekali dengan kita. Pun sama, wajib kita ulang kerana sembahyang dia tadi tidak sah. Masuk belakang tu, masuk belakang. Kerana apa tu kata wajib ulang?
Kerana imam itu, kerana imam hak kita ikut ni tidak ahli jadi imam. Dia ni bukan daripada ahli jadi imam. Maka kerana itulah maknanya kita kena ulang balik. Kalaulah maknanya sembahyang kita tu sudah dah, ataupun start balik kalaulah kita di tengah-tengah sembahyang, kerana dia bukan ahli jadi imam. Tak sah solat kita tadi. Tak sah. Dia pun bukan ahli jadi imam tu dia. Tiada yakni tiada wajib ulang sembahyang tu. Tiada yakni tiada wajib ulang sembahyang tu jika nyata imam tu berhadas. Adapun kalau imam tu nyata di kita dia tu berhadas, maka hak ni tak wajib ulang ni. Walaupun maknanya berhadas besar, yakni sekalipun berhadas besar. Imam tadi ni, maknanya hak kita ikut ni, asalnya kita duduk seko-seko dalam hati kitanya, dia ni bukan daripada golongan orang yang berhadas. Dengan maknanya ada wuduk ke, ataupun dia mandi wajib dah ke, tiba-tiba duduk tengah dalam sembahyang, ataupun maknanya selesai daripada sembahyang, dia bagi tahu kepada kita, oh aku tak ambil air sembahyang tadi. Ataupun rupanya aku tak diambil air sembahyang, tapi tak dijemuk isteri, kata tak ingat nak mandi wajib, muka duduk takhir mandi wajib tu. Okey, makan dulu umpamanya, duduk termenung dan sebagainya, tak ingat nak mandi wajib, pakai mandi biasa-biasa. Dia pun bagi tahu pada kita, kita ikut dia tadi ni. Kalau begitu hak ni tak wajib kita ulangi dia. Ni tak wajib ulang. Jika nyata imam tu berhadas, walaupun berhadas besar, dia royak kepada kita, dia tadinya maknanya tak mandi junub. Sekalipun begitu, hak ni tak wajib ulang. Tak wajib ulang tadi. Tadi wajib ulang, hak ni tak wajib ulang. Ulang dengan makna tadilah, dalam sembahyang, kalau tengah-tengah sembahyang nyata, tak wajib maknanya kita tu kembalikan sembahyang jadi akad takbir semula. Tak wajib gitu. Ataupun kalau sudah dah, tak wajib pergi sembahyang sekali lagi. Gitu. Atau imam mempunyai najis yang sembunyi. Ni atas pada kata nyata imam berhadas. Maknanya takdir kalam tiada, yakni tiada wajib mengulangi sembahyang tu jika nyata imam tu mempunyai najis yang sembunyi. Jika nyata imam hak kita ikut ni kena najis dia, tapi najis mana hak kena ada di dia tepek wek ni? Hak najis yang sembunyi. Hak ni pun maknanya tak wajib, tak perlu kita ulangi sembahyang kita. Najis hak sembunyi, fahamnya najis zahir, hak ni wajib ulang. Kalau lah najis hak ada di tubuh imam ni nyata di kita, najis tu najis zahir, hak tu wajib kita ulang sembahyang kita. Kalau dalam tengah-tengah sembahyang dengan makna tadi, maknanya kita maknanya kita berhenti solat kita dalam tengah-tengah tu, akad takbir semula. Kalau sudah dah, sembahyang sekali lagi maknanya. Tu kalau lah najis tu najis zahir. Ni najis sembunyi, baru tak wajib kita ulangi sembahyang kita. Maka apa dobit najis sembunyi, apa dobit najis zahir, dia akan bagi tahu di bawah. Tu dia akan bagi tahu. Tiada, yakni tiada wajib ulangi sembahyang tu jika nyata imam tu mempunyai najis yang sembunyi. Nyata imam tadi kena najis yang sembunyi. Dan jikalau ni royah pada kata kedua-dua tadi. Royah bagi kata nyata di kita makmum imam ni berhadas, walaupun berhadas besar, ataupun nyata di kita makmum imam ni kena najis yang sembunyi. Royah tu, royahnya
jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun, yakni apa sekalipun, tak wajib ulangi dia. Walaupun di sembahyang Jumaat, sekalipun imam ni berhadah, dia bagi tahu pada kita, ataupun kena najis yang sembunyi, kita tahu lepas daripada tu, ni sembahyang Jumaat ni, sekalipun sembahyang Jumaat, tak wajib kita ulangi sembahyang Zuhur. Tak wajib dah kita ulangi dia. Syarat kata tak wajib ulangi sembahyang Jumaat ni, syarat dia nya ada syarat. Jika lebih ia imam, jika lebih ia imam hok kita ikut ni, hok nyata di dia berhadah, nyata di dia ada najis yang sembunyi, jikalah lebih ia imam ini daripada bilangan 40. Kalaulah dia ni tak termasuk dalam bilangan 40. Kalau dia tu bukan masuk, tak dibilai ke dia. Kerana imam ni kadang-kadang dia tu bukan mustautin, dia bukan jenis orang hok berdikira dalam Jumaat ni, hok orang yang memang nak bertanah air di tempat tersebut. Kadang-kadangnya imam jauh-jauh, ataupun imam import umpamanya dia asal Johor, cuma jadi imam di sini, di masjid tersebut, maka tak dibilai dengan dia 40 tu nak Jumaat dah ni. Kerana dia nya maknanya ada dalam hati dia nak bertanah air di Johor umpamanya, bukan di sini, maka dia bukan daripada orang yang dibilangkan 40. Maka sekiranya imam ni tak dibilangkan 40, tak termasuk dengan dia untuk Jumaat tadi, maka ketika tu Jumaat tadi kita kena ulang dia. Sebab apa? Kerana Jumaat kira dengan dia. Tapi sebaliknya, kalau Jumaat tak kira dengan dia, dengan makna dia tu jadi yang ke-41, ketika tu tak wajib ulang dah Jumaat. Tapi Jumaat cukup-cukup dah dengan dia sekali dikira maknanya. Cukup 40. Ketika tu wajib ulang. Nampak masalah. Itu syarat dia di sembahyang Jumaat ni. Syarat bagi sembahyang Jumaat tak wajib ulang jika lebih ia imam tersebut daripada bilangan 40. Dengan maknanya imam ni tak masuk dalam kata 40, maka tiada wajib ulangi. Ada begitu kan? Tak wajiblah ulangi. Mafhumnya, kalaulah imam tu cukup-cukup 40, wajib ulang. Kata tak wajib ulang Jumaat ni, sekira dia tu bukan termasuk dikira dalam 40. Dengan maknanya dia tu ke 41 dah. Ramai lagi orang maknanya. Tu tak wajib ulang Jumaat tersebut. Dan jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya diri imam, dan jika adalah ini royah pada kata tak wajib ulang. Kata tak wajib ulang ni, tak wajib ulang dengan maknanya masalah tadi, dengan bahawanya tiba-tiba imam ni berhadah, ataupun imam ni kena najis yang sembunyi. Masalah tu, masalah maknanya hak wajib ulangnya, iaitulah manakala kita tahu hak asalnya kita sangka dia qari, dia bukan makmum, dia laki-laki berakal, tiba-tiba dia tu ummi nyata, rupa-rupanya dia tu ikut orang nyata di kita. Hak tu wajib ulang. Hak tak wajib ulangnya, tengok-tengok maknanya nyata di kita lepas daripada sembahyang, ataupun di tengah-tengah sembahyang nyata imam tu berhadah, walaupun hadah besar, ataupun nyata di kita imam tu kena najis yang sembunyi, maka tak wajib ulang. Kata tak wajib ulang ni, jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya diri imam, atau najis itu, yakni najis yang tersembunyi sekalipun. Jika nyata adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya diri imam sekalipun, dengan maknanya dia tahu dia ni
Dia semayang tadi ni ada hadah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan jika adalah imam, ni royah pada kata tak wajib ulang. Tak wajib ulang dengan maknanya nyata di kita sebagai makmum, imam ni berhadah. Walaupun dengan hadah besar sekalipun. Ataupun kita nyata imam ni kena najis yang tersembunyi. Ketika tu royahnya kata tak wajib ulang ni, jika adalah imam mengetahui dengan dirinya, dengan hadah dirinya, diri imam sekalipun. Walaupun dia tahu maknanya dia ni berhadah, takdinya. Cuma maknanya kita ni, walaupun dia tahu awal-awal lagi, kita balik kitanya tak wajib ulang juga. Cuma dia tu tak bagi tahu dosa dia. Dosa besar lah dianya tak bagi tahu pada kita. Sekalipun dia tahu dia ni hadah besar sekalipun, kita wajib ulang. Atau najis itu, yakni jika imam mengetahui dengan najis itu, yakni najis yang tersembunyi sekalipun, tak wajib juga kita ulang. Walaupun dia tahu di dia ni ada najis yang tersembunyi di imam ni, cuma dia tak bagi tahu pada kita. Sekalipun begitu, tak wajib kita ulang. Bukan setakat dia tak bagi tahu tak wajib ulang, dia bagi tahu pun tak wajib ulang juga. Masalah hadah, yang mana hadah ni hadah besar, imam tu berhadah, ataupun imam kena najis yang tersembunyi. Fahamnya, adapun najis zahir wajib kena ulang. Kalau najis zahir, mana najis zahir, najis sembunyi, ni dia nak bagi tahu. Dan najis zahir itu apa dia panggil ni, dan bermula najis yang zahir itu, ni bagi tahu apa najis zahir hak wajib ulang ni. Dan bermula najis yang zahir itu, khabar, ialah najis ain, ialah najis hak ada diri dia, tu panggil najis zahir. Najis hak ada diri dia. Diri dia, diri najis tu ada. Najis hak ada diri dia ni, yang mendapat akan dia akan najis ain ni, mendapat oleh salah satu daripada pendapat yang 5, oleh salah satu daripada panca indera yang 5. Tu dia cakap secara maknanya secara umum tu pendapat yang 5, yang ni panca indera mana hak 5 lah. Tu dia kecek dari sudut golek panca indera ada 5. Tapi maksud di sini sininya panca indera hok nak salah satu ni hok kita dapat dia muraknya 3 sahaja. 3 je hak gunanya. Mana? Iaitulah hok dapat dikesan dengan panca indera melalui pecium, satu, dengan maknanya ada bau. Yang kedua dapat dikesan dengan pelihat, dengan maknanya kita ada tengok warna. Dan yang ketiga dengan pekecap, dapat dikesan dengan pekecap, dengan maknanya ada rasa. Kerana dalam fiqh bab gini ni, muraknya warna, rasa dan juga bau. 3 tu. Maka 3 panca indera ni lah. Maksud di sini, sungguh pun dia sebut di sini panca indera yang 5. Sungguh pun dia sebut panca indera yang kelima. Tapi naknya 3 saja, iaitulah melalui pecium, pelihat dan pekecap. Pecium dengan maknanya ada bau, pelihat dengan maknanya ada warna, dapat lihat warna, pekecap dengan maknanya ada rasa, kita dapat kecap dia. Ketika tu najis ni dapat dengan salah satu daripada 3 tu, panggil benda tu najis aini nama dia. Panggil najis zahir. Bila najis zahir, ketika tu wajib ulanglah sembahyang yang mana kita lihatnya di imam tadi ada najis ain tadi. Wajib kita ulang. Najis ain. Apa ni najis zahir?
Dan bermula najis yang zahir itu ialah najis ain. Najis ada diri dia. Najis ain ni yang mendapat akan dia akan najis ain oleh salah satu daripada pendapat yang lima, yakni salah satu daripada panca indera yang lima. Yang lima dengan makna kehendaknya tiga sahaja tadi. Walaupun dengan bau nisbah orang buta, yakni sekalipun, walaupun dengan bau nisbah orang buta, dengan maknanya orang buta ni dia tu buta, tiba-tiba ada bau di dianya, maknanya ada bau atau apa ni di imam tadi tu dapat dikesan dengan bau. Walaupun dia orang buta, dia kena ulang balik semayang dia. Dia kena ulang balik. Tapi di orang buta, kalaulah najis tu dikesan bagi kita hok celek ni dengan mata, melalui pelihat, di dia buta, panggil di dia ni najis yang sembunyi. Dia orang buta ni. Kerana apa? Kerana dia tu tak dapat kesan najis melalui pelihat. Bagi dia nya dari sudut pelihat, dari sudut warna dia tak dapat kesan, maka di dia orang buta najis tu panggil najis yang sembunyi. Bila najis sembunyi tak wajib ulang. Tapi dia buta, dapat dikesannya najis tersebut melalui pecium ataupun melalui pekecak. Dia kena maknanya kena wajib ulang di dia. Panggil najis tu najis zahir juga di dia. Dia orang buta ni. Maknanya dia orang buta dua yalah di dia nya. Melalui pelihat terkecuali dia. Dia orang buta. Kalau dia orang tuli pula, orang tuli tak termasuk. Orang tuli tak termasuk. Orang tuli buta saja. Terkecuali melalui pelihat dia tadi. Dan jika tidak nampaklah, dan jika tidak nampak oleh makmum akan najis itu, najis mana? Najis hok dapat dikesan dengan tiga panca indera tadi, pecium, pelihat, pekecak tu. Kerana apa tak nampak ni? Kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Kerana terlindung dengan pakaian, dengan maknanya najis tu duduk kuk balik dalam kain kita umpamanya. Tapi najis tu najis yang ada bau, najis yang dapat dikesan dengan pecium, najis yang dapat dikesan dengan pelihat, najis yang tak dapat dikesan dengan pekecak, sekira-kiranya. Tapi tak dapat kesan tu kerana terlindung. Sekalipun apa dia? Wajib ulangi sembahyang itu. Wajib sembahyang. Maknanya kaedahnya dikira kalaulah najis tersebut najis yang dapat dikesan dengan tiga panca indera, panggil najis ni najis zahir. Sungguh pun tak dapat kesan dengan mata kita, walaupun maknanya terselindung dengan pakaian. Kalau kira-kira tak terselindung, benda ni dapat dikesan dengan pecium ni, dapat dikesan dengan pelihat ni, dapat dikesan dengan perasa kita ni. Ketika tu dia panggil najis yang zahir. Bila najis zahir, wajib ulangi. Fahamnya, lawan bagi tu dia panggil najis yang tersembunyi. Tu najis yang tersembunyi, sebalik daripada tadi. Dan najis yang sembunyi, dan bermula najis yang sembunyi ni. Apa najis yang sembunyi? Hok kata tak wajib ulang ni, hok tadi tu. Dan najis yang sembunyi ni ialah najis hukmi. Najis hukmi dengan makna najis nisbah pada hukum sahaja. Dia tak boleh nak dikesan dengan tiga panca indera tadi, sama ada dengan pecium, pelihat dan pekecak. Nama dia najis hukmi, pada hukum saja panggil najis. Tapi dia tak boleh nak kesan dengan tiga panca indera tadi, dengan panca indera yang tiga tadi. Misalnya najis hukmi ni seperti air kencing. Ada air kecing, maknanya di tubuh dia tadi, di tubuh imam ni. Tapi air kecing ni yang kering, yang hilang baunya. Tapi najis air kecing ni tak berair dah, dan hilang bau dia, bau pun tak ada dah. Tambahlah lagi, dan hilang rasa dan hilang warna dia. Dia panggil najis hukmi. Pada hukumnya najis tu betih dia tadi tu. Tapi
najis yang sembunyi. Dah najis sembunyi tak dapat dikesan dengan 3 panca indera kita, ketika tu tak wajib kita ulangi dia. Walau ada di imam tadi tu. Tak wajib ulang. Hak wajib ulangnya najis sahih. Najis sahih wajib ulang. Habis itu. Habis masalahnya. Dan sah mengikut. Habis masalah lain pula ni. Dan sah mengikut, yakni mengikut oleh makmum lah. Dan sah mengikut oleh makmum orang yang selamat. Silap. Dan sah mengikut. Dan sah mengikut oleh orang gitu. Orang di situ dia kena kepada makmum. Dan sah mengikut orang yakni makmum yang selamat, yakni makmum dia tu sihat. Dia tu sihat. Tak ada penyakit maknanya. Sah dia ikut makmum ni, dia sihat, tubuh dia nya tak ada penyakit, dia ikut siapa? Mengikut dengan orang, yakni dengan imam yang senantiasa keluar kencing. Dia ikut imam hok senantiasa keluar air kecing dia. Dengan makna dia panggil apa ni? Orang yang daimul hadas. Orang hok senantiasa ada hadah di dia. Berkekalan hadah di dia. Jadi dia ikutnya imam ni, imam senantiasa tubik air kecil, titik tak misalnya. Maka sah kita orang sihat walaupun ikut orang yang senantiasa keluar air kecil ni sah. Kerana apa sah? Sebab sah sembahyang orang yang senantiasa keluar air kecil. Maksudlah maknanya orang yang senantiasa ketung kau. Orang yang senantiasa melazimi dia ketung kebang. Memang begitu dia. Penyakit di dia nya begitu. Ataupun orang senantiasa tubik mani, orang yang senantiasa tubik air mazi, kau tak kira lah. Dia jenis penyakit ada di dia nya begitu. Kita orang sihat ikut dia tak apa, kerana sembahyang dia tu sah. Sembahyang dia tu sah. Di dia tu sah. Dan sah mengikut lagi dengan yang fasik. Kita makmum ikut dia hak fasik. Ikut makmum hak fasik. Boleh juga maknanya, sah juga maknanya. Fasik dengan maknanya orang yang buat dosa besar tak taubat. Dia buat dosa besar tapi tak taubat, panggil orang fasik. Ataupun senantiasa berkekalan mengekali dosa kecil banyak kali, pun panggil orang fasik. Maka kita ikut dia ni, sah, tak ada apa-apa. Dan yang bid'ah, orang yang bid'ah sah juga kita ikut dia, yakni bid'ah huk ulama tak hukum kupu. Tu bid'ah tu. Adapun bid'ah dalam akidahnya tapi ulama hukum kupu nah dia ni, tu tak sah lah kita ikut. Adapun bid'ah huk ulama tak hukum kupu, hak ni tak apa kita ikut dia. Mu'tazilah apa semua tu, tu tak apa kerana ulama tak hukum kupu. Maka kita ikut dia ni. Tak ada masalah. Dan yang waswah, kita ikut imam hak waswah pun tak ada masalah. Sah. Dan yang aklaf, apa yang aklaf? Tidak berkhitan. Maknanya imam ni tak sunat umpamanya. Berjelai bagi dia umpama. Ketika tu pun tak ada masalah kita ikut dia. Tetapi sungguh pun sah mengikut tadi. Tetapi sungguh pun sah kita ikut orang fasik, orang bid'ah, orang yang waswah, orang yang tak berkhitan, tak sunat ni. Tetapi makruh. Tapi makruh kita ikut dia. Cuma boleh. Sah saja kalau kita ikut dia tadi. Tapi makruh hukumnya. Dan mengikut dengan anak zina. Dan bermula mengikut dengan anak zina pula. Dan seumpama anak zina. Apa seumpama anak zina ni? Umpama anak zina ni dengan maknanya anak mula anah dia panggil. Anak disupoh. Dia banyaklah cara areanya anak kena supoh ni. Dengan maknanya pak tu dia tak mengaku dia ni anak dia. Gitu. Dia tak mengaku kok ada dalam perut bini dia ni anak dia. Dengan maknanya dia tuduh bini dia ni berzina dengan lelaki lain. Maka dia tak mengaku anak dia. Panggil anak tu tak jadi lagi mula anak. Dia tuduh masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah,
Cara. Hakim tanya kepada isteri dia tadi tu, anak siapa tu dia? Dia pun bersopoh. Ni anak suami aku ni. Gitu. Dia bersopoh. Hok balik suami pula bersopoh juga. Bukan anak aku. Ketika tu dia panggil anak tu anak mula anak, dia panggil. Anak yang dilaknat. Bukan budak tu dilaknat dak. Maknanya dia tu tak mengaku anak dia. Tu pun seumpama dengan seumpama dengan anak zina maknanya. Kita ikut anak ni anak zina, lahir daripada penzinaan, ataupun anak yang mula anah tadilah. Masuk dalam kata seumpama tu. Ketika tu kita ikut dia khilaful aula. Khilaf aula maknanya menyalahi yang aula. Kalau ada orang lain maknanya bagi ke orang lain lah imam. Tapi dia tak makruh, khilaful aula saja. Khilaful aula menyalahi yang terlebih utama. Dan telah memilih oleh subki. Yakni oleh Imam Subki. Dan mereka yang mengikut Imam Subki ni, ulama-ulama ikut kepada pendapat Imam Subki ni, memilih apa? Akan ternafi makruh, tak makruh apabila teruzur jamaah. Melainkan dimelakan mereka yang tersebut. Ni mana ni yang tersebut ni? Ni hok masalah nu. Masalah kita ikut imam yang fasik, imam yang bid'ah, imam yang waswah, dan imam hok tak bersunat tadi. Ni masalah tu, bukan masalah hok anak zina dan umpama tadi. Hok tu hukum khilaful aula. Ni hok masalah tadi ni. Dan telah memilih oleh Imam Subki, dan mereka ulama-ulama hok ikut Imam Subki, dia pilihnya tak makruh. Apa tak makruhnya? Apabila teruzur jemaah. Apabila akan jadi tak ada jemaah. Kalaulah imam ni tak ada. Imam mana? Imam fasik bid'ah, hak waswah dan hak tak berkhitan tadi. Melainkan maknanya akan jadi jemaah di belakang mereka yang tersebut. Mereka mana? Mereka hak fasik imamnya, mereka hak bid'ah imamnya, mereka hak waswah imamnya, ataupun mereka hak imamnya tak sunat. Ketika tu jadi tak ada makruh dah. Bahkan ialah imam hak fasik dan seterusnya ni afdal daripada sembahyang seorang. Kita ikut dia tu lebih afdal daripada kita sembahyang seorang. Jadi hilang makruh tadi. Kalaulah jadi teruzur jemaah kalau kita tak ikut dia. Tu habis itu. Khatimah. Pengakhiran lah maknanya. Dan bermula segala uzur sembahyang jemaah banyak. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Habis. Sikit lagi. Ketahui olehmu deh. 1, 2, 3, 4. Muka surat sebelah, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Ketahui olehmu. Siapa mu tu? Segala perempuan. Segala perempuan maknanya isteri-isteri lah. Ada pun perempuan dia tu bukan isteri, tak termasuk dalam khitab ni. Hak naknya perempuan, hak isteri. Ketahui olehmu, segala perempuan, yakni isteri-isteri, para isteri, jikalau banyak sekalipun, walaupun banyak sekalipun amal kamu. Amal mana banyak ni? Yakni amal yang baik gitu. Amal soleh. Kerana amal ni ada dua.
Amal ni pekerjaan lah. Pekerjaan yang baik ada. Ada satu laginya pekerjaan hak tak baik. Ada pun hak ni pekerjaan hak baik dengan maknanya amal soleh. Ketahui olehmu, hei segala perempuan, hei para isteri, jikalau banyak sekalipun amal kamu, yakni pekerjaan baik kamu, amal solehmu walaupun banyak sekalipun, apabila tiada redha oleh suami kamu, hei para isteri maknanya, kalaulah suamimu tak redha walaupun banyak sekalipun amal solehmu, puasamu, apa lagi sembahyang kamu dan sebagainya banyak, tapi tak redha suami tak redha pada dia. Jawabnya, nescaya tiada diterima segala kamu, yakni diterima segala amal kamu tu. Tinggal tu, ada amal tu, jatuh tu, jatuh amal sebutir. Nescaya tiada diterima segala amal baik kamu hokmu buat tadi walaupun banyak sekalipun, tak diterima. Kerana apa? Kerana redha Allah terletak pada redha suami. Kerana tu ni nak apa ni, nak menakutkan ataupun nak membuat satu amaran kepada isteri, para perempuan yang bergelar isteri, supaya dia tu jangan lupa antara tanggungjawab hak besar sekalinya ialah taat kepada suami. Taat pada suami ni besar. Sekira-kira walaupun banyak amal soleh yang kita buat tadi bagi isteri tadi, tapi suami dia nya tak redha pada dia. Dengan maknanya dia dengan suami dia ni ada buat derhaka sehingga suami dia tu tak redha pada dia. Walaupun dia amal dia pada Allah berjalan, tapi amalan dia tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak diterima. Kata begitu tu, kata walaupun banyak sekalipun amal dia ni, tapi suami dia tak redha pada dia, maka tak diterimalah segala amal dia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang di mana ada perempuan, mana-mana perempuan ni yang berbuat ibadah, dia buat ibadat, sembahyang, puasa dan sebagainya, buat ibadat, baca Quran, buat ibadat lah. Dia buat ibadat tu pula seperti ibadat Siti Maryam anak Imran. Dia buat ibadat serupalah dengan ibadat Sayyidatuna Maryam. Siapa Sayyidatuna Maryam? Anak kepada Imran. Ni seperti ni dia panggil kaf litanzir. Apakah litanzir? Dengan maknanya seperti ni dia panggil nak banding pada pihak banyak buat ibadat begitu. Nak banding pada pihak banyak nak buat ibadat tu. Misalnya ibadat hok banyak ni seperti ibadat Sayyidatuna Maryam anak kepada Imran. Kerana Sayyidatuna Maryam ni dia panggil ahli ibadat daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dia duduk dalam mihrab. Tu kisahnya panjang lah dalam surah tu, dalam Al-Quran tu. Jadi dia ni duduknya ibadat lah Sayyidatuna Maryam ni. Tidak kata duk kerja buat dak, ibadat dia nya kerja dia nya memang ibadat kepada Allah. Dalam masjid tu, dalam mihrab tu. Tu kerja dia nya. Makan pun maknanya ada orang mari hatta tu. Tu kerja dia nya. Ibadat semacam. Jak kecil lagi. Ni Sayyidatuna Maryam. Jadi kata Nabi SAW, maknanya mana-mana perempuan hok buat ibadat, walaupun ibadat dia nya seperti ibadat Sayyidatuna Maryam anak Imran, nisbah pada banyaknya ibadat dia, padahal tiada redha daripada perempuan itu, padahal suami dia tu tak redha, padahal tiada redha daripada perempuan itu, yakni oleh tiada redha daripada isteri itu oleh suaminya. Tiada redha oleh suaminya. Suami dia tak redha pada dia. Suami dia marah pada dia. Dia ada derhaka pada suami dia. Nescaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala, tak menerima daripada itu perempuan
tak menerima akan segala amalnya, amal itu perempuan. Walaupun banyak sekalipun, Allah Ta'ala tak terima amal dia tadi. Amal yang dia buat. Walau banyak, sebagaimana banyaknya ibadat Sayyidatuna Maryam sekalipun, Allah tak terima. Kerana suami dia tak reda pada dia. Dia derhaka pada suami dia. Dan dimasukkan Allah Ta'ala akan itu perempuan ni yang derhaka pada suami dia, yang suami dia tak reda ni. Kalaulah suami dia reda, tak ada apa-apa lah ni. Ni kalau mati suami dia reda pada dia, tak ada apa-apa. Kalau dia minta maaf, ataupun suami dia memang reda pada dia, tak ada masalah lah. Tak termasuk dalam ni lah. Ni suami tak reda ni. Suami tak reda. Bila tak reda suami dia, walaupun waktu dia hidup dulu amal dia banyak, dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala akan itu perempuan bersama-sama dengan segala kafir dan munafik, mana pada lapis yang di bawah daripada segala neraka. Duduk bersama-sama dengan puak-puak kafir, duduk patak neraka tu. Dengan puak-puak munafik duduk bawah sekali daripada bahagia-bahagia neraka ni. Ni bagi perempuan yang mana maknanya tak diredai oleh suami dia manakala dia mati. Melainkan kata maknanya istisna bagi kata tak masuk dalam neraka bersama-sama dengan orang kafir munafik di bawah sekali ni, melainkan bahawa taubat. Kalau taubat tak ada masalah lah. Taubat dengan maknanya dia tu minta maaf dengan suami dia satu, dan dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana cahnya ada dua di dia. Yang pertama, cah dengan anak Adam. Siapa anak Adam tu? Suami dia. Cah yang pertama, maknanya kesalahan yang pertama dia. Kesalahan yang keduanya, siapa suruh taat pada suami? Allah. Dua, maknanya ada kesalahan di dia. Dua. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang di mana perempuan yang menilik ia perempuan, mana-mana perempuan yang dia tengok kepada muka suaminya, suami bagi perempuan tadi, tilik-tilik dia tengok tu, perempuan tu dia tengok pada suami dia, dia tilik, dia tengok, dia pandang dengan muka yang masam. Dia tengok dengan muka hak masam. Dengan maknanya ada nak marah pada tok laki dia. Nescaya disuratkan Allah Ta'ala, nescaya ditulis oleh Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit. Sebanyak bintang di langit tu disurat kejahatan, ditulis maknanya oleh malaikatnya kejahatan. Maknanya banyaknya ditulis. Sebanyak-banyak maknanya sebilang-bilang tiap-tiap bintang yang ada di langit ditulis jahat pada perempuan tadi. Maka jika mati ia perempuan dahulu daripada reda suaminya, suami perempuan tadi, nescaya dimasukkan ia perempuan ke dalam neraka, akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah lah. Maka kita suami ni pula pastikan kita reda kepada isteri kita. Jangan kita buat agah. Jangan kita buat maknanya mana kalau kita berkahwin silap sikit tak reda, silap sikit tak reda. Tapi jangan buat begitu. Kerana dia tu isteri kita. Kita tak mahu dia lihat, kita tak mahu dia tu duduk dalam neraka. Kita tak mahu dia tu dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan sebagainya. Maka walaupun kita marah, mulut jah marah, hati reda, hati reda, hati reda. Gitu kaedah dia. Kita lah balik kita pula. Dan lagi cetera, dan lagi diceterakan daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahawa sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lari seseorang perempuan daripada rumah suaminya, lari bukan dengan makna lari nak pergi berjoging tak ni, walaupun berjalan sekalipun, tapi dia tu kerana nak marah pada suami dia begitu. Lari dengan makna nak marah pada tok lelaki lah. Keluar daripada rumah ni, berjalan sekalipun tak kira, ataupun naik motor ke, naik kereta ke, tak kira.
Sabda Nabi SAW, apabila lari seseorang perempuan tadi daripada rumah suaminya, nescaya tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan sembahyang. Siapa bila ni tak diterima sembahyang dia? Hingga kembali ia isteri kepada suaminya, suami bagi isteri tadi. Sehinggalah dia balik pula dalam rumah suami dia. Dengan maknanya dia minta maaf kepada suami dia. Dan ditaruhkan tangan itu dan diletakkan. Dan ditaruh dengan makna diletak. Dan diletakkan tangan itu, yakni tangan isteri. Letak-letak, taruh-taruh kepada tangan suaminya. Apa tu? Kinayah daripada minta maaf lah tu. Kinayah daripada minta maaf dia balik pada suami dia, kepada rumah suami dia. Lepas tu dia minta maaf. Dan berkata ia isteri itu kepada suaminya, perbuatlah olehmu, hei suami, hei abang, dengan barang yang engkau kehendak. Mu buatlah apa mu nak buat kat aku pun. Tadi aku buat salah, maknanya dia menyerahlah ni. Serta dengan manis muka. Dia pun minta maaf dah ni. Dan jikalau tiada diperbuat seperti yang demikian itu, demikian kata minta maaf tadi, serta kuasanya dia boleh nak minta maaf tu, tapi tak minta maaf sekadar balik saja, maka iaitu perempuan hak tak minta maaf ni balik saja-sajalah di rumah dia nya, di rumah suami tadi, zalim, yakni dia tu zalim dengan suami dia. Dan zalim itu, zalim pada suami ni haram, haram dan dikutuki dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Daripada yang demikian itu, demikian kata zalim tadi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi cetera daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lagi diceritakan lagi oleh Sayyidina Ali, menantu pada Nabi SAW. Apa dia? Riwayat daripada Sayyidina Ali ni, bahawa sungguhnya telah berkata ia Sayyidina Ali, adalah aku ni, kata Sayyidina Ali, aku ni duduk serta Nabi SAW. Aku duduk sekali dengan Nabi SAW pada suatu harinya. Pada satu hari itu aku duduk dengan Nabi, kata Sayyidina Ali. Duduk-duduk tu di dalam rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Aku duduk dalam rumah Sayyidatuna Khadijah. Yang dengan maknanya aku duduk dalam rumah Nabi SAW. Maka semasa aku duduk tu, kata Sayyidina Ali, menciterakan akan kami, pada kami semua ada ni, oleh Nabi SAW akan citera, akan cerita Bani Israel. Masa kami duduk dalam rumah Nabi ni, masa kami duduk ramai-ramai, maknanya Nabi duduk ceritanya tentang cerita Bani Israel. Bani Israel ni nama Nabi Yaqub, kata setengahnya. Kata setengah ulama, Israel ni nama Nabi Yaqub. Israel ni. Kata setengah ulama laginya, Israel ni nama gelaran sahaja bagi Nabi Yaqub. Maka Nabi duduk ceritanya tentang Bani Israel, yakni anak cucu Nabi Yaqub gitu. Iaitu cerita Bani Israel ni cerita umat Nabi yang dulu-dulu, umat Nabi hok dulu-dulu Nabi duduk cerita dalam rumahnya. Ada Sayyidina Ali sekali. Kemudian lepas Nabi duduk cerita tentang umat Nabi dulu-dulu tu, daripada maknanya anak cucu Nabi Yaqub duduk ceritalah cerita-cerita dia. Kemudian Nabi seliknya, kemudian bersabda ia Nabi. Nabi ada selik cerita lain pula. Kemudian bersabda ia Nabi SAW, tiada ada daripada perempuan, yakni tidak adalah mana-mana perempuan pun begitu, yang berkata ia perempuan maknanya suami lah tu. Dia kata tu bagi suami dia, apa bagimu ni? Kata gitu. Dia kata pada suami dia, gapo go abang? Gitu. Apa abang ni? Ikutlah. Dengan nada-nada sedemikianlah. Apa maksud apa bagimu? Yakni dengan maknanya dengan perkataan yang membawa kepada marah. Dengan kata-kata yang membawa kepada marah.
dan sakit hati. Siapa marah, siapa sakit hati? Suamilah. Dia kata begitu tu, maknanya satu perkataan hok bawa pada suami tu marah ataupun sakit hati suami ni. Kerana dengan kata-kata ni lebih daripada perbuatan lah sakit hati dia ni. Taekwondo banyak kali pun tak ada masalah lagi, tapi dengan kata-kata ni tak nera tidur. Tak nera tidur dengan kata-kata ni, perik kena ni, menusuk ke kolbu dia panggil. Jadi bila kena begini ni, bila kena kata ke bini ni, bodoh ke abang ni, tak kira lah dia kata bergana apa. Gong abang, gong. Melainkan kalau dia kata begitu sehingga bawa kepada marah tok lelaki dia, melainkan melaknat akan dia akan itu perempuan oleh Allah Ta'ala, dengan maknanya Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmat. Itu maksud laknat Allah Ta'ala. Orang kata begini pada suami sehingga suami dia ni bawa pada marah, sakit hati, tak ada lah melainkan orang kata begini ni Allah laknat dia. Allah jauhkan rahmat kepada orang tersebut, perempuan tersebut. Dan segala malaikat, dan dilaknat oleh segala malaikat. Dengan maknanya malaikat duduk berdoa kepada Allah supaya jauhkan rahmat Allah kepada perempuan tersebut. Itu makna laknat malaikat. Dan putuskan oleh segala amalnya amal perempuan itu, maka terputus, jadi habis, hilang habis, terbatal habis segala amal perempuan tadi. Manakala dia ni buat perkara yang menderhakai kepada suami dia. Ini besarlah maknanya dia kena tahu tanggungjawab dia, hak dia kepada suami tadi. Suami tu besar sangat di dianya, nisbah bagi perempuan. Hei segala perempuan, hendaklah engkau ni nasihat. Hei segala perempuan, hendak engkau melepaskan daripada mengerja pekerjaan yang tiada diterima oleh Allah Ta'ala segala amal kamu. Dengan makna janganlah kamu buat satu pekerjaan yang boleh buat kepada Allah Ta'ala tak terima amalmu. Supaya apa tu? Kamu jangan buat begitu, supaya sejahteralah engkau, hei perempuan, daripada azab Allah. Supaya mu ni selamat daripada azab Allah. Azab mana azab Allah ni? Yang tiada siapa mengetahui. Azab Allah Ta'ala ni tiada siapa pun hok tahu. Bila? Di dalam negeri akhirat. Tahu dengan maknanya betapa panahnya azab Allah. Tak ada orang tahu, tak ada orang rasa lagi maknanya. Adapun azab Allah Ta'ala ni, orang yang buat pergi ada azab Allah. Waktu kita tahu dah, waktu kita yakin maknanya, akidah nah maknanya ada neraka dan sebagainya. Cuma panasnya dia tu, kepanasan dia tu tak ada siapa yang tahu. Kerana panas tak ada rasa lagi. Setara mana bendanya. Tu tak ada siapa pun hok telah merasai dia. Dan lagi cetera daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada perempuan, tiada daripada perempuan, yakni tak ada lah daripada seorang pun perempuan, dengan makna begitu. Tiada daripada perempuan, yakni tak ada satu habuk pun daripada perempuan yang berkata ia perempuan dengan perkataan yang keji bagi suaminya, melainkan mengeluarkan oleh Allah Ta'ala akan dia akan perempuan yang mengata dengan perkataan yang keji tadi. Allah Ta'ala mengeluarkan akan lidahnya, lidah perempuan tadi. Allah Ta'ala akan keluarkan lidah dia. Bila? Pada hari kiamat lah. Keluar lidah tu daripada pihak belakangnya, belakang lidah. Lidah ni keluarnya kut depan kalau kira-kira. Tapi di akhirat kelak, orang yang maknanya isteri yang perkataan dia jahat pada suami dia, Allah Ta'ala maknanya hukumkan ke atas dia tak ni dengan bahawa lidah dia keluar kut belakang. Wallahu a'lam macam mana. Wajib kita percayalah, wajib kita imani dia kerana sabda Nabi SAW. Kemudian manakala keluar lidah tu melalui belakang dia, tekuk maknanya, kemudian digantung akan dia akan perempuan itu dengan lidahnya, lidah perempuan. Digatur nah pulaknya. Dah lah keluar tu menyalahi adat. Lepas tu digatur pulak lidah tadi.
dan ditambahkan akan tangannya akan tangan perempuan tadi, dan kakinya kaki perempuan tu tambak-tambak dengan rantai yang diikat pula dengan rata, dan belenggu dan dibelenggu. Diikat dibelenggu maknanya tangan dan kaki dia. Kemudian dengan belenggu api neraka lah ni, dengan rantai api neraka maknanya. Kemudian maka diserukan atasnya, atas perempuan itu pada padang mahsyar. Maka dilaung, diseru dengan makna dilaung, dikatakan, dilaungi atasnya, atas perempuan itu pada padang mahsyar dengan serunya, dengan laungnya. Inilah, kata malaikatnya, inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya. Kemudian manakala laung begitu, kemudian mengelok akan dia akan perempuan oleh segala malaikat Zabaniyah, oleh segala malaikat yang menunggu neraka. Mengelok dengan maknanya menghalau. Serupa dengan halau kambing itulah. Kita nak elok dia masuk guk tu, masuk dalam tempat dia yang tempat kita sediakan. Elok begitu, tu mengelok dia panggil. Kemudian mengelak menghalaulah akan dia akan perempuan itu oleh segala malaikat Zabaniyah ke dalam api neraka. Malaikat Zabaniyah ni pun pakat maknanya mengelak perempuan tadi supaya masuk dalam api neraka. Dalam keadaan tadi, gatu lidah ditambak kaki dengan rata, dengan belenggu daripada rata api neraka. Kemudian pula berkata pula, yakni oleh malaikat, rasai olehmu hai perempuan yang derhaka akan seksa yang amat sangat dengan sebab engkau hai perempuan derhaka dan menyakiti akan suamimu di dalam dunia. Dia kata begitu, hakikatnya dia telah derhaka kepada Allah. Nampak rupa pada suami, tapi pada hakikat dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Ini suatu tambih, suatu penjagaan pada menyatakan kelebihan segala perempuan. Ni dia cerita tentang kelebihan pula. Habis dah lah. Bab neraka apa ni, ancaman kepada bagi perempuannya. Masuk nanti pada bab kelebihan bagi segala perempuan ikut perintah suami dia pula. Ni kelebihan pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Bismillah.